Okey, jap. Jap bukakan pintu ni. Duduk ni. Ada ejen aku Adib. Oh, takut ni kejap lagi kan ada call. Ya, itulah agak silent. Kena tutup data. Kalau tutup data pun boleh call Drop plane. Kalau tutup data? Betul? Jendela lu kenalah kenangan yang lalu. Kenangan lalu. Mengimbau kenangan lalu. Lalu. Kau nak gambar air dia? Itulah. Baik. Hai. Apa khabar? Alright, okay. Kita akan mulakan kita punya live sekejap lagi macam biasa hari Jumaat kan. Kita bersama-sama malam ni. Okay. Tapi sebelum kita start, kita nak minta tolong kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat yang sedang menonton ni untuk sharekan program kita malam ni. Sebab kita ada info yang lagi baik atau kita nak share kepada info yang lagi menarik kita nak sharekan kepada anda semua. So, jom. Pakat ramai-ramai untuk kita kongsikan. Tak salah ilmu. Mana tahu benda ni memberi kebaikan. Okay, dapat membantu antara satu sama lain. Who knows, benda baik kita sebar-sebarkan. Jom, pakat-pakat share. Hanya kau dan aku. Senyum. Assalamualaikum. Depan kacaku. Okay, penghujung Februari. Bersama-sama tempuhi segala. Saat gemilang akan tiba dan kita kecapi bersama. Sama-sama kita kongsi puhi segala. Walau jauh tiba. Inilah dia. Hidup kena happy kan? Orang kata nak berjaya kena happy. Kita happy kita boleh berjaya kan? Sampai itu boleh. Betul tak? Apa? Key of success, happiness Yes. Betul ayat tu? Happiness. Dia punya quote tu. Betul kan? Tengok muka Kak Adi bahaya, rasa macam nak mengaji pula. Allah Akbar. Orang tu tak boleh perlahan sikit lah. Sejuk ke? Ada? Sejuk. Sejuk sebab takut kan? Tak. Aku sejuk. Kan? Okay. Alright, kita ada lagi 1 minit sebelum kita mulakan program kita. Okay, tapi sebelum itu saya nak minta bantuan daripada sahabat-sahabat yang sedang menonton live kita pada malam ini untuk sharekan kepada grup yang anda ada, sharekan kepada kawan-kawan, share kepada sahabat-sahabat sosial media. Mana tahu program malam ni dapat memberi informasi ataupun sedikit perkongsian yang dapat memberi manfaat kepada anda serta kawan-kawan anda. Okay? Alright, so share. Sama-sama tempuhi segala, gemilang akan tiba dan kita kecapi bersama.
tempuhi segala. Aduh. Sejuk lah. Boleh turunkan ni Bapak tu temperature? Turun apa? Naikkan? Oh, naikkan temperature. Sorry. Dayang, tak tolong ambil air, Dayang? Tak payah. Besok ada Dayang. Tempuh. Dekat sini kita banyak Dayang. Dayang apa? Dayang Senandung. Semua ada. Akan tiba. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Okay, syukur Alhamdulillah kerana kita masih lagi diberikan nikmat kesihatan. Ya. Syukur Alhamdulillah. Allahu Akbar, subhanallah. Okay, tapi sebelum tu macam biasa hari Jumaat kita bersama lagi, ya betul. Bersama saya Ezwan Effendi di dalam program Impian, Peluang dan Transformasi. Okay, seperti yang kita janjikan pada setiap malam Jumaat jam 9 malam kita akan ke udara bersama-sama. Tapi sahabat-sahabat, sebelum tu, okay, kita mulakan dengan bacaan ulumul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, macam biasa, saya sebagai moderator anda, malam ini sekali lagi kita bawakan program Impian, Peluang dan Transformasi. Kali ini saya bawakan seorang yang cukup istimewa. Seorang wanita, cantik manis perwatakannya, lemah lembut, kalau tengok muka dia gugur air mata, sungguh sahyu dan syahdu. Okey, tapi hari ini saya nak bagi tahu anda, ini bukan wanita yang biasa-biasa. Beliau adalah wanita yang luar biasa. Cukup kuat semangat beliau. Siapa kata wanita tak boleh jadi pemimpin? Okey? Malam ini saya bawakan seorang pemimpin yang luar biasa. Cukup kuat tenaganya, cukup hebat motivasinya. Okey? Siapa yang kata wanita tidak boleh menjadi seorang leader? Okey, hari ini di depan mata saya adalah seorang leader yang cukup dikagumi, yang lahirnya di Imtiaz Consultancy. Okey? Kami akan bawakan kepada anda untuk kongsikan pengalaman beliau dan sedikit sebanyak pendapat beliau tentang kerjaya ini. Okey, kalau anda di luar sana yang kurang keyakinan kata anda, contohnya macam sahabat-sahabat wanita yang sedang menonton malam ni, mungkin ada di antara mereka yang kata industri ni tak sesuai untuk wanita. Mungkin dia kata kalau masuk pun wanita tak sesuai untuk jadi seorang pemimpin ataupun leader. Tapi sahabat-sahabat, hari ini program Impian, Peluang dan Transformasi membawakan seorang wanita ataupun pemimpin ataupun leader, di kalangan wanita yang cukup hebat. Alright. Okay, mari kita sama-sama dengar perkongsian beliau pada malam ini. Stay tune. Tapi sebelum tu, kalau ada sahabat-sahabat yang sedang menonton, sekiranya anda ada apa-apa yang anda nak tanya, anda nak mengenali beliau dengan lebih dekat, anda boleh ajukan soalan. InsyaAllah kami akan datangkan jawapan untuk anda. Okey, tanpa membuang masa, di sebelah saya, cantik manis orangnya, tertib duduknya, okey, tidak lain tidak bukan Puan Diana. Okey, Puan Diana, kita nak berkenalan dengan Puan Diana. Okey, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang menonton nak mengenali siapa Puan Diana ini. Okey, boleh Puan Diana perkenalkan diri Puan Diana kepada sahabat-sahabat di luar sana. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih kepada Cik Wan. Alhamdulillah, sama-sama. Sebelum saya kenalkan diri saya nak ucapkan terima kasih dulu pada Big Boss kita. Okey. District Director Cik Wan Zaini Wan Hassan yang memberi saya platform untuk dalam FB Live di Imtiaz Consultancy Sdn Bhd. Alhamdulillah. Okey, macam orang kata tadi, untuk kenalkan diri, nama saya Nurdiana Butidin. Nama glamour Diana Din. Macam dalam filem. Okey, Janji Diana. Umur muda tak muda, dah hampir ke 46 tahun. InsyaAllah Oktober ni. 46. Nampak masih muda jelita. Nanti akan belanja. Okey, anak 6 orang. Okey, anak 6 orang ya, Wan? Top producer. Top producer. Okey, Alhamdulillah. Kalau nak kata tentang background latar belakang, saya belajar pendidikan di Universiti Sains Malaysia dalam bidang komunikasi. Saya major dalam kewartawanan. Oh, kewartawanan. Ya, patut saya interview awak. Terbalik pula, hari ini saya yang interview Puan Diana. Dan minor dalam management, dan selepas tu saya sambung juga pelajaran dalam Islamic Law dekat Universiti Islam Antarabangsa. Dan last sekali dalam bidang kewangan lah, dalam Certified Islamic Financial Planner
di Universiti Melaya. Oh, maksudnya akak ni banyak betul. Tambah lagi ilmu-ilmu. Banyak betul akak punya lulusan ataupun ijazah-ijazah yang akak terima ni. Tapi okey, itu kepada saya betul lah, okay, common lah Tapi yang saya paling terperanjat umur 46 tahun. Betul ke dia, Kak? Yalah tu. 46 tahun. Patut Tapi dia, nampak macam umur 36 tahun. Alah, jangan lawan. Malu lah. Macam mana boleh kekal muda jelita ni, Kak? Okey, ni dah lain topik pula. Akak cerita background lah. Okey. Saya rasa antara sebab apa saya dalam industri yang buatkan kita sentiasa muda. Okey, tu yang kita nak tahu tips tu. Okey, saya bermula lepas saya grad. Masa saya grad tu saya bermula dekat saya bekerja di sebuah pusat kecantikan. Oh, okey. Patut cantik. Kita kawan dengan artis lah. Memang saya bagai admin. Dan seterusnya saya masuk ke dalam bidang komunikasi korporat di salah satu syarikat takaful yang tak awal dulu kat Malaysia. Oh, okey. Saya sebagai eksekutif komunikasi korporat. Masa tu juga saya juga jaga majlis pengawasan syariah. Maksudnya saya buat dua benda lah. Advertising, promotion. At the same time saya jaga majlis pengawasan syariah di syarikat takaful tersebut. Okey. Masa kat sana lah tercetusnya cinta. Oh, okey. Cinta berputik. Cinta berputik. Masa tu 4 tahun saya kat sana. Saya bercampur dengan ejen-ejen. Termasuk macam ni Puan, depan saya ni. Okey, berkawan selama 4 tahun dan saya nampak peluang ni. Peluang kejayaan daripada seorang kaki tangan, seorang staf takaful. Saya terjun ke dalam bidang industri takaful sebagai life planner. Starting tu. Dari situlah jatuh cinta. So, dalam industri saya bermula dari zero, ikutkan. Sebelum ni saya dalam tingkat management, top management. Dan bila saya masuk dalam bidang marketing memang daripada zero lah. Zero saya start sampai 15 tahun saya dalam industri ni sebagai life planner. Dan akhirnya sekarang saya berada kat mana? Di sini. Di AIA Public Takaful. Dan berada di Imtiaz. Alhamdulillah, syukur saya boleh cakap. Okey, maksudnya boleh dikatakan industri ni sebenarnya memberikan kebahagiaan lah. Yes, sebab apa? Boleh saya katakan kalau kita bahagia, maka kita tahu kata itu yang menyebabkan kita sentiasa gembira dan sentiasa muda kan? Betul saya cakap sebab tu kalau kita nak tanya macam mana kau kekal muda kan? Contoh macam saya kan. Betul ke Wan ni? Saya lah ni yang Allah Akbar. Malam ni saya ada behave sikit Okey, macam saya lah. Orang kata, kalau saya cakap umur saya 41, orang tak percaya. Orang cakap umur saya macam 25, 26. Tapi saya nafikan. Saya tetap mengaku yang saya ni 41. Anak berapa orang? Anak jangan cerita tanya kat sini. Tanya bini berapa. Okey. Okey Kak. Alright. So maksudnya bisnes ni memberikan kebahagiaan. Sebab tu bila kita bahagia, baru datangnya orang kata apa, kejayaan. Dan kita pun nampak tak stres. Bila tak stres, tu yang kita kita sentiasa kekal muda. Satu lagi bila kita dalam industri takaful ni, you tak rasa you bekerja. Betul. You tak rasa you bekerja dan you rasa macam you buat benda yang happy. Passion tu ada. Bila you tak ada happy, you tak stres. Benda tu daripada dalam tau. Keluar nampak I happy. Betul. Sebab apa, kita nak buat benda yang kita suka lah. Kita happy. Baru kita punya orang kata usia, walaupun usia tu dah terlalu tinggi, tapi kita punya muka kekal sentiasa muda. Depan kita ni muda lagi muda jelita Saya je kekal handsome bergaya. Okey, saya nak soalan seterusnya saya nak tanya. Okey, saya dengar tadi pengalaman Kak Diana daripada sebagai seorang kata pegawai korporat yang berkecimpung dalam dunia korporat, kemudian akak terjun ke bidang takaful. Okey, banyak pengalaman akak. Cumanya saya nak tanya, bagaimana tercetusnya keinginan untuk berhijrah ke AIA Public Takaful dan Imtiaz Consultancy secara khususnya Kak? Okey, macam mana tercetusnya? Okey, tahun 2020 yang kita tahu ialah tahun yang banyak sangat perubahan, betul tak? Okey, dekat situ juga perubahan dalam hidup saya. Sebenarnya perubahan yang besar dalam hidup saya sebab masa PKP bulan Mac tu. Bulan Mac tu dunia macam terhenti sekejap. Termasuklah diri saya. Bila dunia terhenti, saya duduk, saya tengok balik, saya tengok saya kat mana sekarang ni. Sebelum ni saya kat mana, dekat mana, sekarang saya dekat mana dan akan datang saya nak ke mana. Dan kat situ saya memati.
adakah saya perlu stay dengan Okey. keadaan sekarang Okey. ataupun saya perlu berubah, berhijrah. Alright. Dan dari situ saya buat fact finding, Okay. saya buat analisis, saya Okey. tengok keadaan sekeliling saya sekarang ni. Saya Alright. tengok mana source yang boleh buat saya perubahan yang lebih baik walaupun Okey. dalam keadaan pandemik, dalam keadaan industri sekarang saya dah lama dalam industri. Okey. Saya nampak company AI public takaful lah. Okey. Saya nampak dia offer banyak pada life planner dia, terutama dari segi sistem, Okey. daripada segi klien. Dan Alright. saya nampak company ni jenis yang mengikut perubahan. Oh, You okay, tahu okay, tak? okay. Faham, Kalau faham, keadaan faham. macam ni, dia berubah. Dia reaction tu terlalu cepat dan benda tu saya suka. Oh, faham. Ah. Okey. Okey, jadi yang Kak cakap tadi maksudnya dalam apa tempoh PKP yang pertama dulu. Pertama dulu. Oh, Masa kita kalau 2-3 kita bulan tengok dulu. semua PKP sebenarnya memberi implikasi yang besar Ada kepada hikmah kehidupan dia. seseorang kadang-kadang Betul, setuju. Okey, PKP pada Mac yang tahun lalu 2020 memberi satu kata tamparan pada Kak Betul. tentang apa orang kata apa? Tentang Kata nak cari panggilan lah, panggilan hidup. alright. Panggilan Jadi hidup. waktu tu akak sedang mencari sesuatu yang lebih baik. Yes. sesuatu Jadi yang akan lebih melihat AI Public Takaful adalah tempat yang bersesuaian dengan apa yang Yes, akak inginkan. betul, Because betul. of dia ada satu macam akak cakap tadi sistem sokongan yang cukup Yes, bagus. betul, sokongan kepada Sebab klien, kepada ejen. alright. Itu Lepas penting. lepas tu benefit yang banyak yang disediakan Yes. kepada ejen-ejen ataupun life planner. Okey, sebab macam saya terdetik Terdetik apa? satu point yang akak cakap tadi. Okey. Because sebenarnya company memainkan satu peranan yang sangat penting untuk membantu life planner ataupun ejen-ejen berjaya tau Kak, grow. Sangat. Because of kalau company itu memahami keadaan dan trend semasa, dengan sokongan yang dibagi oleh company, itu akan memudahkan lagi kerjaya life planner ataupun ejen-ejen. Betul? Setuju. Itu yang Tepat akak cakap sangat. kan? Betul kan? Yes. Yang saya Betul, cuba tepat sangat. huraikan tu tadi. Betul lah. Betul kan? Setuju. Jadi company is very, apa orang kata, beri sokongan yang cukup baik, cukup mantap. Ya, Alhamdulillah. So, dan apa yang membuatkan akak, Kak Diana, terpanggil untuk bernaung di bawah Imtiaz Consultancy? Okey. Saya dengar Imtiaz Consultancy ni Okey. Hot hot. Hot Ha. Okay, sebenarnya macam ni Wan. Sebelum masuk nak kenal Imtiaz ni, saya sebenarnya tak berapa kenal sangat Imtiaz. Alright. Tak seram. Tapi masa saya nak buat keputusan tu, Aha. saya melihat lagi, saya mendapat pandangan pada 2-3 orang juga, dan saya observe juga melalui you all punya media sosial. Wow. Dan terutamanya kita punya bos lah, Wan Zed. The power of media social Yes. Okay, alright. Dan Okay. dekat situ saya tengok fakta tak menipu, Okay. nombor tak menipu, Alright. result tak menipu. You're right. Betul. Okay, Imtiaz is trending ke kan? Yes. Sebab saya tengok company ni MPA Johan kata berturut-turut pula tu. Lepas tu dia punya energi dia teramai, tentera dia ramai. Okay. Tentera dia ramai dan ada ramai agensi manager masa tu. Alright. So saya survey, lepas tu saya suka energi macam you punya bonding tu, I nampak daripada media sosial tu, I dah nampak. Yes. Okey. Jadi kekuatan yang ada pada Imtiaz ni yang akak lihat adalah pada bonding yang ada dalam Yes, ni. one big family. Ukuah lah kalau Masa dalam tu, I kata. daripada orang luar. Aha. Ni pandangan orang luar. Aha. Kita tengok macam tu. Surface je. I nampak surface je. Jadi, I tak tahu lagi macam mana you all sebenarnya. alright. So, kita buatlah temu janji dengan bos. Okey, Kan, buat temu appointment. janji. Buat appointment dulu. Survey dulu, receipt Okey. dulu. Takkan nak terus masuk kan? Betul lah. Kita kalau nak cari tempat yang baru, kita Yes. kena cari tempat yang lebih baik. Yes. Tak salah akak buat fact finding. Maksudnya akak buat satu, orang kata apa? Betul. Satu jalan yang betul lah. Yes. Daripada akak terjun dan akak, Yes. orang kata, menyesal di akhirnya, lebih baik akak buat, orang kata, penapisan daripada awal. Jadi apa cerita jumpa bos? Okey. Sebab saya fikir saya dah 15 tahun dalam industri. Alright. Saya pernah jadi staff, saya pernah jadi life planner. Jadi saya kena buat analysis yang betul sebab ini second chance Okey. untuk saya untuk perubahan hidup yang besar. Okey. So saya jumpa bos dan saya tengok karakter dia. Saya boleh cakap lah sebab saya pernah bekerja dengan management, top management. Saya pernah bekerja dengan kita pernah ramai jumpa Siapa orang. nama bos tu? Namanya seperti biasa, Okey. Encik Wan Zaini Wan Hassan. Wow, Kita punya district director. Dan Alhamdulillah, bos orang yang simple. Simple Orang simple, orang humble. Walaupun orang kata takut nak jumpa ke apa. Tapi sebab saya dah biasa jumpa dengan orang tu. Orang high level. kata high level. Jadi biasa jumpa tu, saya just observe. Okay, saya tengok bos orang yang mentor, yang good mentor. Alright. Good mentor. Ni daripada hati Okey. kita first time jumpa Ini dia. curahat, dia panggil curahat daripada hati. So bila kita dah begitu, kita tengok masuk office pula. Wow, office pula
Cantik. 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 Ni, sekarang ni kita ada kat kita ada kat office office Imtiaz Office tu cantik. Sebab kalau kita tengok live sebelum ni semua Yes. kita buat live di Imtiaz. Di Yes. office Imtiaz. Betul. So cantik Cantik tak? Bila kita masuk ni kan, dia ada satu aura tau sebagai kita ni tetamu disambut. Wow, macam tu lah itu bila benda yang datang best wow betul? Lepas tu tingkat atas ini ada 3 tingkat tau. Masa cakap, wow, saya tak pernah lagi jumpa sebab sepanjang saya berada dalam industri, ini antara saya rasa yang paling cantik lah. Yang paling cantik sekali. This is Imtiaz Consultancy. Congrats ke yang berbahagia Tuan Wan Zaini Wan Hasan. Tahniah buat anda Cik Wan Zaini Wan Hasan. Bukan nak up lebih. Bukan up lebih hati, Ada dapat komisen tak? Tak ada. Tapi betul, orang kata vibe tu memainkan satu peranan penting. Yes. Impression yang pertama memainkan peranan penting. Because of impression tu akan mengarahkan kita, orang kata untuk lebih, orang kata apa, rasa bertenaga. Kita tengok first impression, kalau kita rasa wow, kita akan rasa lebih bertenaga, betul? Itu yang kita mahukan Dan saya nampak lah, daripada segi itu saya dah nampak bos ni serius, orang yang serius bekerja. So serius bekerja maksudnya kita nampak dah ada punya achievement, dedikasi dia terhadap dan saya fikir saya akan follow orang macam ni, saya akan ikut orang macam ni. Just business ni copy and paste, saya follow je orang dah berjaya. Betul kan? Betul. Jadi jalan mudah. Dan saya nampak dekat Imtiaz ni macam duduk dalam highway lah. Masuk akak? Highway. Macam mana tu? Highway. Maksudnya ni jalan yang dah siap. Saya masuk jalan highway yang dah siap. Saya bayar tol je. Faham. Maksudnya dipermudahkanlah kerjaya akak di sini Okey, maksudnya macam dulu kita nak lalui satu proses ke satu proses ke satu proses. Dekat apa di Imtiaz dia dah sediakan satu shortcut ataupun highway. So terus sampai. Dan saya nampak benda tu sebab dengan umur saya sekarang, saya dah tak ada masa dah. Dan bagi saya, orang-orang luar sana pun jangan buang masa lah. Pilih agensi yang betul, company yang betul. Dan satu lagi Wan, bila kita jadi leader, saya nak jadi leader ni kan? Dia jadi leader, saya nak bawa anak-anak. Anak-anak saya perlukan sokong yang betul juga. Betul. Jadi saya nak kerja yang mudah. Highway dah ada. Betul. Jom semua kita naik satu bas, terus pergi destinasi yang dah sedia dah. Bos dah sediakan. Yang hendak dituju. Imtiaz dah sediakan, company dah sediakan. Alright. Just grab lah. Menuju puncak gemilang cahaya. Setuju tak? Setuju lah Kak. Benda dah senang, benda dah siap sedia dah. Buat apa kita nak susah-susah? Betul, orang dah siapkan highway, kenapa nak ikut jalan dalam? Betul Betul. Jadi saya rasa akak buat satu keputusan yang tepat lah. Because of you datang sini dengan credibility you mengambil opportunity ni sebagai seorang agency manager. Okay, alright. And satu orang kata cabaran yang besar juga agency manager di Imtiaz Wan, satu lagi nak cerita ni. Pengalaman ni cerita pengalaman. Masa belum masuk kan. Wah, macam ni ke Imtiaz. Duduk kiri kanan saya kan agency manager. 1 million production sebulan. 700,000 sebulan. Wow. Benda tu saya tak pernah tengok. Jadi rasa macam kecil sangat. Rasa kecil sekejap tau. Rasa diri ni kedil lah. Rasa kecilnya. Ya Allah. Aku dekat mana ni sekarang? Saya berada dekat mana? Rupanya sekeliling saya ni bagi saya lah adalah lion-lion. Dan saya singa yang tengah lapar. Jadi saya bukan lion tu maksudnya kelompok orang yang rare, yang luar biasa, yang saya kena masuk dengan orang-orang macam ni. Alright, okay, faham. So, akak berada di level yang lain lah sekarang ni, level yang lebih tinggi. Next level. Okay, faham. Next level, dan satu je saya kata, apa-apa kita nak buat, memang saya istikharah paling banyak lah saya kata. Istikharah ni, cinta, bukan? Dalam segi, orang kata, dalam konsep memilih keputusan lah. Yang ni paling banyak lah akak buat, dan betul lah, bila kita minta pada Allah, yang first time akak pergi masa dekat Pulai tu kan, kita punya IBW, rasa macam dibentang kapet merah tu tak? Dipermudahkan. Rasa macam, ya Allah, Allah bagi aku tempat yang betul, kawan-kawan yang betul, leader yang betul. Jumpa Wan pula masa tu yang banyak support. Serius. Kat sini lain lah, luar biasa. Saya boleh cakap Allah macam tunjuk saya tempat yang betul, dan tak tahu nak cakap lah. Memang rasa daripada hati ni memang rasa syukur sangat. Sebab kalau kalau akak cakap lagi mungkin bergenang air mata saya terpaksa dadah juga kan untuk penuhkan cawan saya yang dah semakin berkurangan. Sebab memang the best lah. Tapi saya nampak, ini yang saya nampak, saya lihat daripada awak nampak kan masa mula akak masuk macam mana kan? Dan kemudian hari ini macam blur sekejap. Hari ini perkongsian yang cukup
menarik sebab tu saya nampak perkongsian yang daripada dalam. Ya, betul. Saya suka perkongsian daripada dalam sebab benda ni adalah satu yang genuine, satu yang ikhlas, bukan dibuat-buat, bukan palsu. Jadi orang nak tengokkan fakta, bukan orang nak tengok auta. Jadi perkongsian ini yang kita nak sampaikan kepada masyarakat. Why kena cari destinasi yang betul? Kenapa kena cari tempat yang betul? Setuju, betul. Setuju kan? Itu penting. Jadi macam akak cakap tadi, akak dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Production yang luar biasa hebat, grup-grup tim-tim ni. Tapi akak sebulan kan? Tapi akak tak pernah mengalah. Walaupun akak ni wanita betul. Akak sahut cabaran. Itu yang saya cakap, akak ni orang yang hebat. Masa masuk tu, semua lelaki. Masa tu, dalam meeting. Perempuan, tak apa, layan. Layan. Kan? Tak apa, tengok production, okey. Macam tu lah. Tapi satu je, apa pun kita buat, saya percaya pada ni. Self belief paling penting. Percaya pada diri kita. Setiap kata benda baru, ada dia punya platform yang kena berjalan. Contohnya macam anak kecil, daripada baby, kena bertatih, kena berlari, berjalan baru berlari kan. Macam tu juga saya ambil saya absorb sebanyak mungkin dan saya tunjuk, saya kelebihan saya lah. Untuk saya ni fast learner. Dia fast learner, saya absorb cepat. Once saya dah tahu game kat sini macam mana, alhamdulillah tu yang rasa dah tahu dah game kat sini macam mana. Dan yang paling menarik pencapaian pasukan akak pada Januari. Akak adalah macam tak percaya je. Tak percaya one of the top 10 untuk Januari punya January of month of January Sebab macam akak cakap tadilah bukan akak tu, pasukan dan yang utama you all semua yang bantu sebenarnya. Serius. Datang dengan rasa yang tak yakin, dengan tengok orang keliling yang cukup hebat-hebat, tapi akak telah membuktikan you one of the Imtiaz. That's good kan? That's why saya cakap akak very powerful, wanita yang cukup kuat. Seterusnya. Saya bersemangat malam ni sebab apa? Sebab wanita. Sebab kalau lelaki saya layu gini je kan, tapi wanita saya duduk tegak. Saya nak tanya, apa kelebihan yang akak dapat kongsikan dalam berhijrah ni? Dalam berhijrah ni apa yang dapat saya kongsikan? Bila kata hijrah ni apa benda? Hijrah ni orang kata nyanyi boleh sikit. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu mari semua sama-sama kita berhijrah. Alright. Kelebihan bila kita sebut hijrah ni, hijrah tu selalunya benda daripada kita pergi kepada benda yang lebih baik. Perubahan baik. Banyaklah kelebihan Wan. Antaranya dari segi kerja. Nak cakap pasal kerja kan? Boleh, cara kerja. Dari segi kerja, saya boleh cakap lah, cara kerja kat sini memang excellent. Maksudnya up to date. Sistem up to date tu memang ikut needs. Macam orang yang cepat, kita nak cepat. Jadi kerja kat sini banyak mudah. Saya kan first day saya submit case. Memang terharu gila lah Wan. Kau tak rasa. Kalau orang yang pernah rasa terharu, faham. semudah ni ke submit case? Cukup mudah. Sign cuma sekali saja. Signature klien. Betul. Sebab kan? Saya melalui benda yang sama. Benda tu simple, tapi orang yang pernah hidup susah, pergi ke tempat senang, dia rasa macam satu beban yang terlerai. Alhamdulillah. Betul memang banyaklah kelebihan sistem. Lagi satu yang saya suka sekali ialah pasukan lah. Pasukan yang team. Kat sini kan, saya tengok grup WhatsApp dia, Allah, tak pernah cerita benda yang tak best. Semuanya 50,000. Macam hari ni kan, ada kita punya grup 50,000 close. Ada yang 100,000. Maksudnya production diorang lah? Production. Seorang. Lepas tu macam depan kita tu 70,000. Yang tudung merah depan ni 70,000. Jadi benda-benda tu energi lah, kelebihan berhijrah. Bagi saya, kita apa-apa benda pun kita nak pergi next level. Next level. Jangan takut. Jangan takut. Kita bermula daripada zero, jangan takut untuk berhijrah. Banyak lawan bila cakap kelebihan ni sebenarnya terlalu banyak kelebihan. Antara kemudahan antara yang akan nak sampaikan itulah kemudahan daripada segi kerja kan. Kerja memang up to date, tak ada alasan lagi. Sebab tu saya nak cakap, sebenarnya kita kena cari company yang betul-betul boleh menyokong kita supaya kita boleh mudah untuk bergerak.
supaya kita mudah untuk membuat buat kerja kita. Ini tak, orang kata ada company yang nak suruh kita buat kerja tapi tak menyediakan kemudahan. Itu yang memberi orang kata kesusahan dan kegagalan kepada kita kepada gila pula. Alamak, bahaya ni. For things to change apa? I must change first. Okay. So that's why company yang bagus dia akan memahami kehendak dan situasi semasa. Betul? Tadi dia macam ni lah. Kalau ada setengah orang analogi, kita buat analogi sikit. Saya ni penyewa rumah. Okey. Saya ni penyewa rumah. Rumah yang saya sewa tu bumbung bocor. Saya kata pada tuan punya, tolong repair boleh tak? Okey, dia kata, you repair sendiri lah. Okey, I repair. Tiba tengok 2-3 kali bocor pula, so repair. And then saya nampak satu iklan rumah baru, lebih selesa. Lepas tu saya berhijrah, saya berpindah. Sebab saya nak bawa anak-anak saya sekali. Betul. So inilah maksud saya berhijrah tu daripada tempat yang tu kepada tempat yang lebih baik. Jadi analogi saya nak tunjuk, saya cuma penyewa rumah saja. Jadi tak salah pun sebenarnya berhijrah. Betul. Maksudnya akak nak kata tak salah pun akak hijrah untuk kebaikan. Betul. Sebab apa, kalau orang kata bukan sebenarnya rumah lama contohnya, rumah yang bocor tu tak bagus. Betul. Rumah itu adalah tempat kita dulu kita bermula dulu, kan. Banyak yang kita kenang-kenangan yang kita dapat. Tapi bukan tak bagus. Tapinya apalah salah kalau kita ingin mendapatkan keselesaan yang lebih dan lebih baik. Betul? Salah ke? Tak salah. Salah ke memilih keselesaan? Tapi apabila kita berpindah ke rumah yang lebih baik, apa yang kita lihat, keluarga kita happy, anak-anak kita selesa. Itu yang kita nak. Contoh macam akak datang dan dengan ejen-ejen dan pasukan akak, mereka happy. Semua happy. Duduk dekat sini ketawa saja macam orang gila. Tak tahu apa pasal. Tak ada kes pun ketawa. Apa hal ni? Tak ada kes pun ketawa. Bahagianya mereka di sini ya kak. Betul, tiap-tiap hari ada makanan. Hari-hari ada makanan. Yang tak tahan tu kita selalu cakap dekat ejen-ejen baru. Kalau korang tak ada duit, jangan risau, datang je dekat basement bawah tu. Ada je makanan yang disedekah. Datang je, memang ada je. Datang-datang ada makanan. Subsidi daripada government imtiaz konsultansi. Kat sini best kan? Happy. Alhamdulillah. One big family. Macam Kak cakap tadi, dia orang kongsi energi. Sebab tu dia orang kongsi dia orang kongsikan result dia orang, performance dia orang. Ada yang close, Akak cakap close 50,000 seorang saja. Dalam masa satu hari. Ada yang close 70,000. Saya tengok cantik orang yang close 70,000. Comel-comel saya tengok ni. Betul, comel. Close 70,000. Tapi dekat sini dia orang share. Dan yang penting, orang yang tak ada result tu pun tak busuk hati. Dia orang lagi bagi encourage, bagi energy. Itu yang sebenarnya kita suka dalam rumah yang macam tu. Sebab apa? Mereka support each other. Sebab apa tahu tak? Kenapa? Sebab ayah kita. Betul. Lahir daripada baka yang baik, maka jadinya baik. Betul. Macam saya, nampak macam ustaz sikit. Malam ni. Kak, tapi saya ada akak pakai ideologi. Analogi. Saya pakai analogi juga. Betul ke sebutan saya analogi? Contoh ibarat ikan mas. Ikan mas ni merupakan ikan yang cukup susah kita nak jaga. Tapi ikan mas ni kita nak jaga dan pastikan dia hidup dan dia sihat, gemuk, montel. Apa yang kita kena jaga? Air dia. Air. Yes. Akak pandai. Universiti mana tadi? Universiti mana? Ada 3 universiti. Ada 3. Okey, sebab tu akak pandai. 3 universiti. Saya 1 universiti pun tak lepas. Okey. Alright. Okey, kita kena jaga air. Air itu adalah ibarat persekitaran. Kalau air bersih, maka ikan mas tadi boleh hidup sihat, montel. Tapi dengan persekitaran yang baik, yang positif ada dalam imtiaz, so semua imtiaz punya business partner, business associates dapat orang kata berjaya bersama-sama dengan agensi. Agensi berjaya, anak-anak buah pun berjaya. Macam aku cakap, betul lah. Saya setuju juga. Circle penting. Betul. Circle penting sangat. Alright. Okey, dalam masa yang sama, sahabat-sahabat yang mana yang sedang mendengar ni, sekiranya anda tertarik ataupun ada apa-apa soalan yang anda ingin tanyakan, anda boleh ajukan soalan. InsyaAllah kita punya pembantu-pembantu, dayang-dayang yang akan menuliskan anda punya soalan, dan insyaAllah kita akan minta Puan Diana untuk menjawab segala persoalan anda. Okey, tapi seterusnya, okey. Saya nak tanya satu soalan lagi dengan Kak Diana. Okey, Kak Diana. Okey, soalan dia berbunyi begini kat sana. Okey. Mengapa perlunya memilih pasukan yang betul, dan bagaimana caranya atau tips yang Kak Diana boleh bagi kepada kita punya penonton-penonton untuk memastikan dalam pemilihan agensi yang betul dan tepat. Sebab apa? Kita tak nak mereka berada di tempat ataupun agensi yang salah. Mungkin Akak boleh
bagi tips sikit Kak, dan mengapa? Okey, mengapa perlu memilih pasukan yang betul Aha. Okey, macam Wan cakap tadi lah. Balik analogi tadi. Okey, Air. alright. Saya dah cakap air akan cakap pasir dah pula. Okey, tak ada. Okey. Okey. Sebab kita adalah dibentuk oleh keliling kita tau sebenarnya. Walaupun kita tak nak ke nak, sebab apa yang kita baca, apa yang kita tengok, apa yang kita keliling kita ni sebenarnya sedikit sebanyak membentuk minda para sedar kita sebenarnya. Jadi macam mana, sebab tu kita kena pilih grup yang betul, pasukan betul. Sebab apa, dekat keliling kita ni memang bila saya memilih Imtiaz, saya dia ada energi tau. Senang cerita ada energi, positive vibe. Dan positive vibe tu boleh vibrate. Contohnya pada Wan tu masuk ke saya. Daripada saya masuk Wan. Kalau jadi pasukan yang betul tu paling penting. Dan macam mana kita nak memilih macam mana cara kita memilih. Takut dia salah pilih lah Kak. Antara tip dia, saya buat survey. Kita kena buat survey dulu. Dan satu lagi, kalau kita dengar sumber dengar cakap semua, yang tak pasti kita tengok sumber yang sahih. Sebab macam saya diajar daripada sekolah dulu, daripada saya belajar dekat U dulu, saya punya lecturer dulu, kita buat penulisan berita. So bila buat berita tu kita kena berita yang betul, fakta yang betul, dapatkan sumber daripada sahih. Contohnya saya dengar pada Wan, at the same time saya dengar pada orang lain tentang Imtiaz. So saya akan ambil Wan punya ayat juga, saya akan ambil seorang lagi punya ayat. So daripada situ saya akan buat analisis. Saya tak akan ambil terus pada Wan. Betul. Kalau Wan cakap macam ni, saya ambil. Tapi saya akan cuba sebanyak mungkin dalam at least dalam 2-3 orang yang neutral pun saya akan cari. Betul. Untuk dapatkan jawapan yang tepat. Why saya kena berada di sini. Kenapa saya kena duduk dekat Imtiaz. Alright, faham. So Alhamdulillah lah bila saya buat macam tu. Macam mana? Bila saya buat macam tu, akan buat pemilihan. Bila saya buat pemilihan tu, apa yang akan dapat? Tak menyesal lah. Sebab kita dah dengar dua belah pihak dan kita dah tengok dalam industri semua. Satu je. Kalaulah Imtiaz ni tak bagus, kan? Kalau kita dengar orang cakap macam-macam, saya akan tengok balik fakta. Saya akan tengok balik tu. Sebab saya ni pembaris tau. Pembaris ni, dia akan tengok balik fakta, dia akan tengok balik numbers, dia akan tengok balik result. Contohnya belakang ni. Ni tak menipu. So bila tak menipu benda tu, saya akan tengok balik dengan orang menyampaikan. Wan sampaikan macam ni. Tapi yang sebaliknya macam ni. So dari situ saya boleh tahu, saya kena buat analisis lah. Kita perlukan akal lah. Sebenarnya bila buat pilihan pasukan ke agensi ke, emosi, perasaan, hati kena tolak tepi dulu. Kan? Sebab ini berkaitan dengan masa depan. Bila berkaitan dengan masa depan, kena tengok balik apa yang kita nak sebenarnya. Kita nak apa? Kita nak apa? Kita nak tempat yang betul untuk kita grow. Tempat yang betul, tempat walaupun, yang selesa. Kita boleh dengar macam-macam orang cakap ke, contohnya benda yang best ke tak best ke, tapi apa-apa balik kita analisis balik mengikut fakta. Saya apa-apa fakta. Contohnya macam orang kata AIA Public Takaful, kan? Yes, AIA Public Takaful kita ni memang salah satu syarikat takaful yang berlandaskan syariah, patuh syariah. Sebab kita diawasi oleh MTA dan setiap takaful ada majlis pengawasan syariah yang terdiri daripada ahli ahli agama, ahli yang tentang muamalah Islam, yang akan memastikan siap operasi kita ni mengikut piawaian. Jadi benda tu memang tepat. So kalau benda yang halal, halal lah. Tak perlu kata fakta dah menunjukkan benda tu. Jadi apa-apa pun benda saya nak showkan pada dekat luar. Kalau you nak tahu tentang apa benda sahih. Sebab sekarang ni kan zaman fitnah. Zaman kata dah akhir zaman kita. Apa-apa pun tengok balik sahih tak sahih melalui fakta. Buat analisis. Sebab setiap orang ada kepentingan dia bercakap. Saya setuju. Sebab apa yang Kak Di cuba sampaikan, kita kena mencari fakta berbanding auta. Sebab banyak orang suka mendatangkan auta berbanding berbanding berkongsikan fakta. Because of Imtiaz, kejayaan Imtiaz semuanya adalah fakta. Fakta. Because of Imtiaz diiktiraf di Malaysia Takaful Association. Because of kalau kita tak boleh nak sesuka hati mengatakan kita nombor 1 kalau kita tidak ada result. Sedangkan ada kita tak boleh mengatakan kita berjaya mencipta 36 juta
tanpa kalau ada result tanpa ada rekod. Betul. Because of benda ni semua ada rekod. Betul, rekod. So Betul. jadi macam Kak Di cakap tadi, saya setujulah. Kita nak mencari sesuatu tempat untuk kita bernaung, kita kena buat fact finding dulu. Kita Betul. kena buat kaji selidik dulu. Betul. Alright. Hati, Jadi perasaan, emosi jangan letak tepi dulu. betul tapi letak biasa bila kita berada di orang kata peringkat tertinggi, orang tak boleh tak boleh nak bandingkan dengan pencapaian yang berada di imtiaz. Mereka akan mencari benda-benda yang di sebaliknya, kan? Betul lah. Jadi pilihlah, buatlah orang kata pemilihan yang tepat supaya anda akan berada di tempat yang selamat. Okey? Apa-apa satu lagi, tanyalah Allah. Tanyalah Allah. Itu yang InsyaAllah. sebaik-baiknya sebenarnya. Betul? Okeylah, saya pun nak tanya Allah ada tak saya punya rezeki nombor 2. InsyaAllah saya tanya nanti. Allahu Akbar. Dapat, Bagi, Dapat, dapat Kak, alhamdulillah. Terima kasih. Kak, tapi okey, dalam masa sama kita ada soalan lah. Kita ada soalan. Okey, soalan dia berbunyi macam ni Kak Di. Kenapa Puan Diana sanggup tinggalkan segala-gala apa yang Puan Diana dah ada di sana dan start balik daripada bawah? Okey. Saya ni seorang yang suka challenge, cabaran. Alright. Challenge diri sendiri. Challenge sendiri. Sebab apa-apa saya sebenarnya kita berlawan dengan diri kita sendiri. Okey. Ya. Mindset kena betul. Okey, saya sanggup tinggalkan semua benda sebab saya tahu. Saya dah imagine diri saya 5 tahun akan datang. Alright. Okey, 5 tahun akan datang saya dah buat analisis, kajian apa semua. Saya tinggalkan sekarang, saya akan dapat lebih. Macam mana bos kita dulu tinggal yang dulu, dia dapat lebih. Okay. So copy paste lah. Betul. Copy paste. Dan dekat sana ke tempat-tempat lama kita dulu ke apa, kita dalam keadaan selesa. Kita dalam keadaan comfort zone dah. Kita dah ada apa yang kita nak. Pergi sana orang kenal kita semua. Betul. Tak payah nak apa-apa, senang je. Tapi dekat sini saya start dengan zero. Saya masuk sini imtiaz, tak ada siapa pun kenal saya. Betul. Dan antara orang yang awal kenal saya, yang saya berbual, sebab saya nampak dia mengacara masa tu. Memanglah tinggal pada zero, dari segi commission, start again, Alright. grow balik. Tapi kenapa Boleh. saya sanggup tinggalkan? Tapi sebelum Kak Diana teruskan, cuba kita tahu di tempat lama apa jawatan apa? Agency manager juga. Agency manager juga. Jadi akak tinggalkan agency manager juga dan datang sini. Mula daripada apa? Kosong balik. Zero lah, zero. Mhm. Sebab apa? Sebab saya nak to the next level. Alright. Sebab saya kalau kita nak berjaya, memang ada dia kena ada pengorbanan tau. Pengorbanan tenaga, masa, perasaan. Itu memang apa-apa benda pun kita nak, kita kena ada benda ni, pengorbanan. Alright. So kalau saya tak boleh nak tinggalkan benda-benda tu, Okey. saya tak boleh pergi jauh. Saya akan stick dekat tempat sama. Kalau kau takut untuk buat tindakan, kau jangan berani mengimpikan kejayaan. Betul. Betul. Macam tu maksud Betul. dia. Kalau kau takut buat kerja gila, jangan kau harapkan kejayaan dalam hidup kau. Kau harapkan buat benda yang sama tapi mengharapkan result yang luar biasa. Itu gila namanya, sahabat-sahabat. Betul Kak? Betul. Okey Kak. Lagi tu apa yang lagi membuatkan akak sanggup ambil tindakan, berani tinggalkan segala-galanya dan buat benda baru datang sini Kak. Dan akhirnya you one of the top 10 achiever untuk Januari. Okey, tinggalkan segala-galanya sebab apa sanggup. Sebab saya dah nampak apa yang saya boleh dapat peluang kat sini. Alright. Opportunist. Okey. Faham tak? Kita nampak apa benda yang kita boleh grab, kenapa saya nak tunggu? Umur Peluang saya besar. makin meningkat. Betul. Takkan saya nak biarkan one je sendiri yang apa ni. Saya nampak benda tu dan saya dah tak nak menunggu. Saya rasa satu je, saya fikir saya dah tak ada masa dah. Alright. Kita boleh duduk tempat lama untuk kita pergi grow, tapi saya nampak peluang yang lebih untuk pergi jauh bila saya berhijrah. Tak apalah, tinggalkan semua, insya-Allah benda tu akan Allah gantikan pada yang tu. Sebab rezeki kita Allah yang bagi, rezeki kita. Dan once dia kata kun fayakun, tempat tu lah. Percaya pada tu je. Walau terdetik je hati, dia sebenarnya macam ni Wan. Once you dah ada panggilan hati. Pernah tahu tak panggilan hati? Belum. Panggilan haji saya tahu. Panggilan haji saya tahu, panggilan hati belum lagi. Kita punya calling tu macam memanggil kita. Sebab benda-benda ni juga mungkin doa daripada orang keliling saya sebenarnya. Masa kita orang pergi umrah last year, ni cerita sikit lah kan. Saya kata, ya Allah Tuanku, tunjukkan aku satu tempat yang aku boleh dapat dunia akhirat aku boleh lebih lagi. Yang aku boleh manfaatkan apa yang aku ada sekarang ni, potensi diri untuk bantu lebih banyak keluarga sendiri, saudara mara dan masyarakat. Dan ini mungkin jalan-jalannya lah, jalan-jalannya gerak hati.
Dan bila saya ni ada insting. Ha. Saya ni orang yang ada insting. Ni Okey, cerita sikit lah. alright. Saya bila once pada insting tu dapat, saya akan tengok macam mana saya boleh tahu soalan bocor dulu masa sekolah. Kan dapat mimpi kita dapat. Tak ada, dia cerita dah sikit. Okay, So bila ada tu ilham, Allah datangkan ilham pada ilham, kita. betul lah. Bukan saja-saja. Once ilham dia dah ada terdetik ke hati, you kena cari. You kena cari. Betul. Dan panggilan hati tu yang membuatkan saya datang kat sini sebenarnya. Okey. Panggilan tu. Sebab apa? Ialah kita kadang-kadang dalam solat kita, dalam doa kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, kau kurniakan kejayaan padaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikan kekayaan padaku. Tapi Allah tidak hadirkan kejayaan dan kekayaan dengan sekelip mata. Pum! Macam tu. Tak ada, betul lah. Betul, Depan setuju. mata dia hadirkan kekayaan dan kejayaan. Tak. Tapi Allah akan hadirkan peluang untuk kita. Setuju tak? Dia ilham sebenarnya. Ilham, okey. Bila benda tu datang tu something tu. Betul. Akan Jadi dia dah datangkan sesuatu pada kita. Jadi tugas kita adalah untuk bertindak dan mengambil peluang tersebut. Betul. Betul. Sebab apa mungkin penghijrahan akak adalah mungkin daripada doa akak sebelum ni, betul tak? Untuk mendapat yang tempat yang lebih baik. Allah. Alhamdulillah, merembang bulu Tiba-tiba domba. jadi ustaz. Ya Allah, tiba-tiba. Tapi betul nak pilih agensi ni memang lepas akak ingat lagi detik dia. Masa tu lepas solat Isyak. Solat Isyak, okey. Masa tu tiba-tiba lepas last tu kan, terus terdetik. Why tak tengok Imtiaz? Itu jentikan tu. Inilah cerita lah, miracle. Itulah Dunia ni sebab penuh apa? ajaib lah. Wan. Betul lah. Macam saya cakap tadi, kita doa. Allah tunjukkan jalan. Kita doa, dia hantarkan jalan. Sama ada kita mahu bertindak atau tidak, itu adalah usaha betul, kita. betul, setuju. Mana ada kejayaan ataupun orang kata kesenangan yang datang dengan benda yang senang. Sebab Allah nak kita berusaha dulu, baru dia hadirkan ni. Mungkin hari ni dia hadirkan kesusahan untuk kita, sebab apa? Dia nak bagikan sesuatu yang lebih baik pada kita. Betul. Mungkin dia akak berada di tempat lama, mungkin dia nak akak belajar dulu di tempat lama, supaya akak bila datang dekat sini, tempat yang lagi orang kata apa, lagi laju. Betul. Lagi orang kata apa, lebih bersyukur sebenarnya. Jadi akak sudah bersedia sebenarnya. Bersedia, betul. Itu adalah proses pembelajaran kita sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu proses untuk kita berjaya. Jadi Bagus kita lah, Wan. jadi Macam sebenarnya ustaz dah pula. macam ustaz, alamak. Saya dengan sebab itu saya cakap, saya kalau dengan Kak Di saya macam nak mengaji. Kan? Saya tiba-tiba terbayang-bayang surah Yasin, kan? Saya tengok Kak Di, jadi saya pun jadi bertenaga. Kan? Kalau ada orang nak jemput saya bagi ceramah, insya-Allah jemput saya. Kita mulakan dengan surah kat rumah dulu. Okey Kak Di. Alright. Ada soalan lagi. Okey. Soalan dia macam ni Kak Di. Soalan dia, nasihat Puan untuk orang yang masih ragu-ragu untuk buat keputusan untuk berhijrah. Yes, ini penting. Okey. Mungkin Kak Di boleh bantu dia orang lah kadang-kadang, kan? Okey. Ragu-ragu you kena satu je. Kebanyakan dalam hidup kita ni, kita buat keputusan berdasarkan pandangan orang lain. Betul. Pandangan orang lain. Contohnya masa kita belajar, mak suruh apa? Belajar ni benda tak sedangkan dah ada hati kita ada detik kita nak apa. Okey, macam tu juga sekarang ni. Bila kita rasa ragu, sebab sekarang ni keliling kita dapatkan info yang suruh bertindak mengikut apa yang orang lain nak. Faham tak? Bukannya apa yang kita nak. So, apa yang saya buat bila keliling saya kata no. Tapi hati saya kata ya. So saya pegang pada diri saya. Sebab saya fikir kita tak boleh ubah orang lain. Kita tak boleh ubah sesiapa pun. Kita boleh ubah diri kita. So masa itu kehidupan, kalau kita ragu-ragu lagi, kita memang tak nampak pun. Kita tak nampak pun duit kalau hilang kita nampak rugi kan. Tapi masa yang hilang, yang kita biarkan sebab nak buat keputusan, lambat buat keputusan, itu adalah pembayaran. Sebab apa tahu tak? Sebab masa itu ialah kehidupan. Betul. Kehidupan ni masa kita tak boleh nak recycle. Betul. So kalaulah orang kata kalau boleh diubah masa, memang tu kan kita akan putar balik kan. Semua nak putar balik kan. Tapi semua tak nak buat kesalahan. Kita dalam keadaan sekarang, apa masa yang paling berkuasa sekali ialah masa sekarang. Masa sekarang. Jangan ragu-ragu. Jangan Saya takut-takut. once you dah dapat ni je, orang cakap apa pun you tak fikir. Sebab poket kita, anak kita,
rumah kita, Aha. hutang kita, Betul. contohnya impian kita, jangan bagi orang lain rampas dia punya mimpi. Itu je. Jangan bagi orang That lain is rampas. very powerful Kak. Itu yang Betul. saya kata kadang-kadang kan bila kita susah, orang lain takkan bantu kita Kak. Betul. Kita yang sendiri kena bantu diri kita sendiri. Kalau korang takut nak buat keputusan, kalau korang susah, tak adakan orang ada nak bantu. Jadi apa yang susah sangat nak buat keputusan? Tak payah ragu-ragu. Satu lagi Wan, kenapa Ya. saya masuk industri ni? Alright. Saya tengok ramai lelaki masa saya dulu kerja. Saya fikir lelaki, dia kena tanggung keluarga, Betul. anak-anak. Saya ni perempuan. Betul. So apa risikonya? Masuk je lah masa dulu. Betul kan? Sebab this is, orang kata 8 wonders in the world. Kerjaya ni. Kerjaya ni. 8 kerjaya yang terindah di dunia. Bagi orang yang contohnya bekerja makan gaji macam saya dulu, masa saya nak shift sebab saya daripada syarikat takaful. Nak shift jadi kerja takaful juga, saya memang tak ada prospek langsung sebab rakan-rakan saya kebanyakannya memang orang takaful juga. Jadi saya kena pergi stranger apa semua kan. Dan sebelum ni company provide semua medical semua kan, tempat petition cantik, dan saya kena start yang baru. Bagi saya, you jangan takut perubahan tu. Kita bertahan sekejap dalam setahun 2 tahun je. Betul. Setahun 2 tahun you bertahan, insya-Allah you akan lebih daripada tu, dan saya tak pernah menyesal pun. Betul. Makan gaji pada bisnes masa you tengah muda, you tengah sihat. Masa you dah umur sekian waktu, you nak try bisnes baru, Betul. you nak start balik jam. Betul. Ni cerita pada pengalaman orang dah umur 46 tahun. Dan saya belajar ni pada orang-orang yang umur 50 tahun, 60 tahun. So jangan nanti satu masa you duduk sini menyesal lah. Tengok kawan-kawan lain dah berjaya. Menyesal lah kenapa saya tak buat dulu takaful, kenapa saya tak ni, kenapa Wan sekarang dah semacam contohnya dah lebih pada tu, lebih kenapa tinggi. saya tak ikut Wan. Betul. Jadi jangan jadikan penyelesaian tu sebagai hari tua kita. Kita nak hari tua kita dalam keadaan yang Ceria. kita ceria. Kita boleh imaginekan you nak apa sekarang. Betul. Sebab apa? Bukan tak terjadi, sebenarnya dah berlaku dan terjadi. Sedangkan kadang-kadang kita menyesali tentang orang kata apa, pengalaman lepas kita, Betul, tentang setuju. kehidupan lepas kita. Contohnya belajarlah SPM kan. Macam kenapa kita Cerita fikir pengalaman sendiri, kenapalah aku tak belajar betul-betul kan. Dan aku dapat masuk universiti kan. Kadang-kadang mereka Ada. menyesali, tapi saya tak menyesal. Alhamdulillah. Sebab apa? Kalau saya pandai, saya tak jadi ujian takaful hari ni. Kan? Saya rasa saya pun dah sebenarnya jadi apa yang penting is cara kita menggunakan peluang yang hadir tu. Yes. Nampak peluang grab. So kita ni nak bawa sesuatu benda yang baik. Kita nak kongsikan benda yang baik. Takkan kita berani tampilkan program sebegini rupa kepada masyarakat Malaysia khususnya kalau benda ini tidak memberi kebaikan kepada mereka. Kan? Auzubillah minasyaitanir rajim. Okey, cakap ada lagi. Okey, ada lagi satu soalan, Okey, daripada kita punya penonton ni. Dia orang teringin sangat nak dengar. Boleh share doa istikharah Kak Diana. Macam mana bunyinya? Doa sekarang ni macam Nilofa. Simple je sebenarnya. Saya punya tu jawatanku, jangan bagi setiap keputusan apa pun dibuat oleh mengikut nafsu saya, emosi saya dengan hati saya sendiri. Maksudnya daripada kita, apa pun biarlah dia yang aturkan kita, sekecil-kecil benda. Tapi kena detail lagi, takut menangis pula kan? Betul. Tapi saya pun tak sanggup sebab saya fragile. Okey. Minta pada dia, dia yang bagi kekuatan. Memang cabaran untuk berhijrah ni memang bagi saya besar lah. Siapa tak kuat, memang tu sebab apa? Orang tak kuat sebab apa? Tak kuat sebab perang saraf, sebab tekanan, kutukan, tomahan. Betul. Itu je sebenarnya. Tapi orang tak boleh buat apa bagi kita. Sebab apa? Sebab hati kita lah. Kita kena jaga kita. Macam mana kita respon dengan keadaan tu? Kalau orang cakap macam tu, maksudnya orang memati kita sebab orang sebenarnya rindu kat kita sebenarnya. Betul. Dia rindu kat kita, dia mematikan kita juga. Tapi cuma dia punya cara tindakan diorang tu mungkin mereka bertindak mengikut kadang-kadang emosi. orang pun keliru. Kenapa tiba-tiba kita pergi? Kenapa kita hijrah? Kita kena faham. Mungkin apa yang saya faham, setiap kali kita buat keputusan yang di luar jangkaan, mula-mula orang akan tak faham. Tak faham pun you buat apa. Betul kan? Betul Kak, betul. Betul kan? Betul. Tapi once bila macam saya dulu lah, masa saya berhenti kerja, saya masuk ni, setiap orang kata dah kerja bagus-bagus, berhenti jadi ejen. Pergi buka booth, kan, berpeluh-peluh, aircon tak ada untuk seorang kan, stranger. Tapi okey je.
Tak perlu nak apa ni. Betul. Just jalan je. Jalan je. Dia sebenarnya simple je. Untuk menutup segala benda-benda yang macam tu tadi, kita kena buktikan dengan kejayaan. Betul. Sebenarnya mereka ni nak tengok kita. Mereka nak jadikan kita testimoni mereka. Betul. Kalau kita berjaya, insya-Allah kita pun akan bantu mereka juga untuk sama-sama dengan kita berjaya. Betul, setuju. Itu biasalah. Dalam kehidupan untuk berjaya mesti ada cabaran. Tapi saya respect dengan Kak Diana sebab Kak Diana seorang yang sungguh tabah, sungguh kuat, Pembaris kot. orang kata sanggup orang kata Kau pernah mengadu kat kau ke? orang kata mengambil dan memikul cabaran tersebut, dan akhirnya Kak Diana berada di satu level yang lebih baik sekarang ni Kak Diana. Semoga Kak Diana teruskan konsistensi Kak Diana sampai ke destinasi yang Kak Diana impikan ya. Tapi sama juga Wan. InsyaAllah Kak. Terima kasih. Saya minta doa ni sebab apa? Saya nak minta doa-doa yang tiada hijab sampai terus kita sama-sama berjaya dekat sini. Dia tidak ada istilah orang kata apa nak berjaya seorang Betul. Kita nak yang berjaya, tu saya suka. Aha. Yang tu dekat Imtiaz saya suka. Betul. Sebab dekat Imtiaz ni kita berjaya satu pasukan naik sama-sama. Betul. Bukannya individu. That's why kita punya misi dan visi kita adalah untuk melahirkan lebih banyak leader. Betul, setuju. Macam awak lah. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Ada. Okey. Ini kita ada lagi satu soalan lah kita soalan seterusnya. Apa impian, visi dan misi Kak Diana dunia akhirat? Ini lebih mendalam ni soalan-soalan dia ni. Ni aku rasa dah wali Islam ni. Okey, alright, teruskan Kak. Misi. Apa impian, visi dan misi Kak Diana dunia akhirat? Senang cerita, saya nak jadi manusia yang bermanfaat kepada manusia lain. Okey. Itu yang saya pegang lah. Itu je Wan, sebenarnya. InsyaAllah. Sebab bila kita bermanfaat kepada orang lain, sebenarnya macam mana cakap macam nak cakap kita dapat menyebarkan kebaikan, lebih banyak kebaikan. Betul lah Itu misi saya lah. Saya hari ini mungkin akak dijadikan sebagai testimoni, tapi dengan kejayaan akak mungkin insya-Allah akak dapat membantu orang yang melihat akak untuk sama-sama berjaya dengan akak. Betul akak Betul. Tidak mengapa akak korbankan akak punya diri untuk menjadi testimoni dan buktikan dengan kejayaan. Insya-Allah dengan testimoni akak, dengan track record akak akan bantu mereka-mereka yang sedang melihat akak, yang mengikuti akak secara senyap-senyap kita jadi trendsetter lah. Trendsetter ayat dia betul. Dia mula-mula kita nak jadi trendsetter ni memang macam-macam, tapi once you dapat bawa lagi keluarga you, anak-anak you, saudara mara you, rakan-rakan sahabat you untuk join dalam industri ni. Sebab bila saya join sini, sepupu sepapat saya semua nak join. Tarikan aura tu Tarikan kawan-kawan saya. Tarikan AIA lah. Sampai Takaful dengan Imtiaz. Betul. Dan kata misi impian ni memang ni tak orang kata paling kata yang the ultimate sekali sebenarnya. Nak masuk syurga lah. Syurga tapi hijab. Kita sambil doa dan kita semualah. Sebab itu je sebenarnya. Sebab setiap kerja kita ni adalah ibadah. Betul. Destinasi kita. Betul, kita jumpa orang pun sebenarnya kita bukan nak menjual. Betul. Tak ada. Kita sebenarnya hanya menyampaikan kebaikan. Betul. Jadi untuk mereka buat pilihan terserah pada diri masing-masing. Kita hanya menyampaikan. Kita bukan ingin menjual. Macam kerja ini best. Kerja betul. Ini kita berdakwah. Kita membantu orang, menolong keluarga. Betul. Dan yang utama sekali yang saya suka lah Takaful ni sebab dia kita sebenarnya menaikkan bangsa kita, agama kita, negara kita secara keseluruhan. Sebab apa? Sebab bila ada satu keluarga meninggal sebenarnya secara tak langsung tu, kita membantu keluarga, anak yatim, ibu tunggal. Banyak sebenarnya pada itu sebenarnya kita. Passion saya kalau orang kata tengok saya punya DNA ni, Takaful je sebenarnya. Saya tak boleh buat benda lain. Takaful je. Daripada dulu sampai sekarang saya hanya buat Takaful sahaja. Alhamdulillah Kak, syukur. Semua apa ni kata best Takaful ni, you all join lah. Pegangan akak tu kan cukup kuat daripada Takaful, alhamdulillah. Tapi ada lagi satu soalan yang diorang nak tanya ni. Impian besar. Apa impian besar Kak Diana selepas berhijrah ke Imtiaz Consultancy? Impian paling besar sebenarnya rahsia. Alamak, taklah rahsia-rahsia sangat, ceritalah sikit. Impian besar saya sebenarnya saya sebenarnya secara peribadi jujur, saya idola saya sekarang ni siapa? Bos kita. Bos kita sebenarnya Wan Zaini Wan Hassan. Wan Zaini. Dan saya nak jadi macam bos kita, Wan Zaini, Didi kita. Saya tak dapat
100% saya dapat 80% pun cukup. Itu je Betul, niat saya. Betul lah. Itu memang saya punya, bila saya cakap dengan husband Impian. saya, saya cakap dengan anak saya, mama nak jadi 80% pun cukup lah macam bos ni. Sebab dia bagi saya lah, Betul. living legend lah. Betul. Ni saya punya sebab Betul. dalam industri ni saya nampak dia yang paling Allah bagi dia, tunjuk kehebatan kekuasaan Allah melalui dia. Betul. Okey. Macam mana dia boleh memimpin tentera yang besar. Tentera besar ni sebagai seorang kapten nahoda boleh bawa dia punya anak buah ni satu tempat yang saya selalu bayangkan Imtiaz ni macam tentera tau. Kita tentera Okey. dan bos ni sebagai panglima. Panglima. Ah, Okey. itu saya nak impian besar saya nak jadi 80% walaupun saya perempuan tak mustahil. At least benda tu saya tahu saya boleh capai dan saya dah gambarkan office saya macam bos punya office juga dan saya dah gambarkan saya punya lokasi kat mana semua dah ada dalam kepala sebenarnya. Dan benda tu dah tulis. InsyaAllah. Tapi saya melihat banyak pencapaian yang Kak Diana kecapi dalam masa terdekat ni Kak Diana. Saya contoh Kak Diana masuk saja saya tengok dengan kenderaan baru berkereta sana sini kan. Bergaya cukup bergaya dengan lambang bintang 3 Allah. Saya tengok dia satu macam perubahan. mudah, banyak mudah lah. Banyak macam, mudah macam jalan tu macam mudah je. Senang sebenarnya. Macam klien datang, ejen menyerah diri. Macam hari ni ada 2-3 orang menyerah diri. Betul Kak. Sebab benda ni sebenarnya niat kita sebenarnya bantu orang. Contoh, saya ada seorang ejen. Okey, kalau dia dengar saya nak sampaikan pada dia. Dia adalah seorang anak yatim piatu. Ibu bapanya meninggal di Mekah. Hari ini kalau saya dapat bantu beliau Kak, saya rasa itulah satu pencapaian yang cukup tinggi dalam hidup saya Kak. Saya nak bantu anak yatim ni untuk berjaya. Nanti saya bagi tahu nama dia. Dia sebenarnya kenapa saya bawa dia dalam sini sebab saya nak ubah hidup dia. Saya nak jadikan dia orang yang lebih baik daripada sebelum ni. Kita itu punya, sebab kita punya kepuasan tu bila tengok anak buah yang kita bawa ni berjaya. Dia bukan keuntungan semata-mata. Industri ni best. Industri ni kan kita bagi orang naik, kita lagi happy. Betul lah. Kita tengok orang lain berjaya, kita lagi happy. Itu dia punya kelebihan. Saya rasa bila hati baik, semua baik, benda tu akan baik-baik je datang kat kita. Dipermudahkan sekalinya. InsyaAllah. Okay, last but not least. Okay. Last but not least. Okay Kak, sebagai seorang yang cukup berpengalaman dalam industri Kak, okay, apakah pesanan Kak Diana buat mereka yang ingin berhijrah, sama ada daripada tempat lama okay, ke tempat baru okay, ataupun penghijrahan daripada makan gaji ataupun bekerja sendiri. Okay. Apa Kak punya pesanan? Pesanan saya pesanan saya bila kita dah dapat panggilan hati tu, terus buat macam saya cakap tadi ulang balik. Kita tengok apa yang kita nak, apa kita punya big why. Kita punya diri kita tak sama. Macam contohnya why mungkin dia nak benda ni. Macam saya ada cita-cita saya, impian saya, dan you juga dekat luar ada impian dan cita-cita sendiri. Betul. Dapatkan secepat mungkin, jangan bertangguh lagi. Once dah buat keputusan, muktamad terus. Keluarkan benda-benda yang tak, orang kata overthinking jangan. Satu lagi saya nak share. Don't overthinking. Overthinking akan membuatkan direct masa kita dan kita akan mikir benda yang tak best. Betul. Contohnya, kalau aku pindah ni apa jadi kan. Terlalu mikirkan benda yang tak sepatutnya. Once you masuk sini, I tell you, dari segi kerja memang perfect, up to date, memang mudah Wan. Kerja di sini AIA Public Takaful mudah. Dan walaupun orang kata macam-macam, contohnya strict ke apa, kadang kita dengar orang luar cakap. Betul. Tapi bila kita dah masuk sini, alhamdulillah masuk Imtiaz pula, support system, support agency A++. Dan masuklah, joinlah Takaful, AIA Public Takaful, dan bersama kami dekat Imtiaz Konsultansi. Boleh jumpa saya, boleh jumpa Wan Sado, dan boleh jumpa kita punya district director Cik Wan Zaini Wan Zaini. Dan kita punya tim-tim lain lagi yang boleh membantu you untuk terus ke next level. Betul Kak. Okay, terima kasih Kak Di. Okay, alright, buat sahabat-sahabat yang masih setia kekal menonton program Impian Peluang dan Transformasi. Sahabat-sahabat, hari ini kita telah dengar sedikit sebanyak perkongsian daripada seorang wanita yang cukup hebat, Puan Diana. Merupakan seorang cerita Kak hebat je, kau hebat Wan. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Kita sama-sama hebat Kak. Sebab apa? Orang hebat akan sentiasa melahirkan orang yang hebat juga.
Kak Macam kita punya leader Wan Zaini Wan Hassan sentiasa melahirkan orang-orang yang hebat-hebat. Daripada ejen, bila lahirnya leader daripada Imtiaz Consultancy, beliau bukan leader yang biasa-biasa. Ramai yang akan jadi top leader di dalam AIA. Itulah kehebatan Imtiaz Consultancy. Betul. Jadi platform yang cukup menarik Imtiaz sediakan untuk anda, peluang yang cukup besar, market yang cukup besar. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Macam sebelum ni kita punya District Director Wan Zaini Wan Hassan pernah share, jangan takut untuk mencuba. Bagi peluang untuk anda bercuba. Sebab apa? Kalau tak mencuba, anda tak tahu kapasiti anda tak tahu apa kekuatan diri anda. Sahabat-sahabat, tapi sebelum kami mengakhiri program kami pada malam ini, saya ingin bagi tahu pada anda semua, kami ada pesanan untuk anda. Imtiaz Consultancy bersama pihak produksi ingin menyampaikan pesanan untuk semua. Kita persilakan. Semua kita punya pegawai-pegawai, tim-tim produksi kita. Jom. Kami ada pesanan untuk anda semua. Alright. Ini pesanan buat anda semua. Pesanan kami berbunyi begini. Kami berhijrah demi kebaikan. Jangan takut berhijrah, sahabat-sahabat. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada Jumaat akan datang, masa yang sama, dengan testimoni yang lebih hebat. Sahabat-sahabat, insyaAllah kita akan bawakan lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga perkongsian tadi dapat memberi kebaikan kepada semua. Saya mohon maaf sekiranya sepanjang saya mengemudikan program ini terdapat salah dan silap ataupun dalam dalam perkongsian kita, saya ingin memohon maaf kepada anda semua. InsyaAllah benda yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kesalahan dan kesilapan datang daripada kami berdua. Dengan itu kami ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lead, follow, never quit. SN5. Dah tak ada lagu dah kan? Dah settle lah. Siapalah bagi aku ni mesti proses. Ini corporate punya maksud. Durang lena. Dengar lagi ke? Dengar? Ada. Kaku de jendela. Bus menyelubungi subuh. Korang duduklah belakang sekali. Menimba segala kenangan yang lalu. Aktif kan? Adik, tu adik aktif. Nak tengok, kita pun ada bodybuilder. Mari sini Dip. Kita nak tunjuk bodybuilder. Belanja bicep sikit. Ni Adib. Kita nampak dia tidur kat gym. So kita ajak dia jadi. Jomlah jadi ejen takaful, nampak? Sekarang kita blur dia. Sekarang nampak besar, tebal. Blur mesti jadi. Mesti besar. Artis. Sini. Ini dulu dia kerja dia setiap hari Jumaat ambil upah untuk pasang kapet kat masjid. Jadi hari ni kita datangkan, kita bawa kat sini, nampak hari ni, nampak handsome gaya. Orang kata muka dia macam Samsul Yusof. Nampak dia bahagia, happy. Nama dia Faiz. Faiz happy kat sini, Faiz? Happy, alhamdulillah. Umur 23 tahun tu? Umur 23 tahun. You punya pencapaian dalam akademik? SPM ke apa? Diploma. 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 Dalam jurusan? Helicopter maintenance. Helicopter maintenance. Bukan kaleng-kaleng kita bawakan. So Imtiaz semua orang-orang yang hebat, sahabat. Alright, thank you. Jangan lama-lama. Dah boleh keluar. Masih. Alright, nak ambil take over tempat I pula. Ana? Alright, kita jumpa lagi. Bye, terima kasih.